Saya kira soal membahaskan masyarakat itu, saya kira telah dibahas lama oleh Plato, Sokrates dan seumpamanya. Namun yang penting kemudiannya dalam abad ke-6 Masehi, Rasulullah SAW memperkenalkan Saifah Madinah. Saifah Madinah ini merangkumkan di antara Ansar dan Muhajirin, di antara Aus dan Khazraj. Dalam Saifah Madinah juga merangkum 47 fasal perlembagaan itu, di antara orang Islam dan orang Kristian, Islam dan Yahudi. Berbagai kelompok yang ada di Madinah pada waktu itu, kerana Madinah pada waktu itu adalah multiracial, yang menggabungkan kira-kira 50% umat Islam, 30% Kristian, kurang sedikit 20% Yahudi, dan sejumlah yang lain adalah Majusi Zoroastrian menyembah api. Dan mereka hidup aman damai pada asasnya dengan gandengan ataupun dipimpin oleh perlembagaan Madinah. Jadi disitulah sebenarnya dari segi permulaan satu masyarakat yang tersusun dan teratur. Masyarakat tersusun berhukum dengan kesejahteraan, kemampanan yang ada dalam masyarakat Madinah pada waktu itu. Dan hubungan di antara kaum yang baik. Walaupun ada pengkhianatan kemudiannya, itu sejarah berikutnya. Dan ini kemudian sebenarnya berkembang di Andalusia terutamanya. Selama 600 tahun di Andalusia. Dan di situ saya fikir berlaku interaksi di antara masyarakat Islam dengan masyarakat Kristian. Dan juga Yahudi pada waktu itu. Dan idea yang sama masyarakat Madinah itu tadi, dari segi keterbukaan, dari segi menghayati nilai agama, dari segi mempertahankan negara sebagai asas yang penting, kemakmuran ekonomi, itu berlaku dalam konteks Andalusia. Dan kemudian idea masyarakat Madani juga sebenarnya berkembang di Eropah. Tapi mereka menukarnya kepada masyarakat sivil. Sewaktu masyarakat Islam dalam tempoh 700-800 tahun itu, istilah Madani, Umran Hadari, Mujtama' Al-Madani, Madinah Al-Fadilah. Itu antara ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Ibn Khaldun, oleh Al-Farabi, dan oleh tokoh ahli falsafah yang lain. Maknanya di situ, masyarakat itulah sebagai asas kepada masyarakat yang terbuka. Menghormati wanita, menghormati undang-undang. Itu bermula di Madinah. Sebab waktu itu di Eropah, zaman gelap. Zaman itu zaman perang sama mereka, tidak ada teknologi, tidak ada saintifik dan seumpamanya. Waktu itu, mereka kemudian belajar dengan umat Islam di Andalusia. Dan di situlah kemudian mereka mengembangkan, sama ada seperti Thomas Hobbes atau beberapa nama yang lain. Mereka mengembangkan market civil dalam konteks di Eropah. Termasuk John Locke yang memperkenalkan Three Treatises yang mengungkapkan soal tata kelola good governance dalam konteks di Eropah. Tapi dia hanya fokus kepada good governance tanpa mengembangkannya kepada asas agama yang perlu ada dalam memimpin negara, masyarakat pada waktu itu, ekonomi dan seumpamanya pada waktu itu. Kerana ada kecenderungan di pihak barat, mereka mengosongkan agama daripada pentadbiran dan seumpamanya. Namun, dalam konteks umat Islam terutamanya yang merupakan pencetus kepada masyarakat Madani serta kemudian negara Madani, itu saya fikir dengan jelas dia mahu ekonomi yang makmur, negara yang dengan undang-undang, dengan kekuatan dari segi semangat setia kawan, kesejahteraan alam. Ini semua diajar oleh Islam. Seawal abad ke-6, 7 Masehi lagi telah diajar oleh Islam. Yang kemudian berkembang seantero dunia dari segi falsafah serta semangat demikian.